Air merupakan asas kepada sumber kehidupan. Tanpa air, tiada makhluk yang dapat hidup. Unsur terbesar bagi tanaman dan ternakan juga adalah air yang membantu agar pertumbuhan menjadi lebih baik. Minggu ini saksikan teknik penanaman dan penternakan yang mementingkan kawalan dan sumber air berkualiti. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Bertemu kita sekali lagi pastinya dalam rancangan Agrotech yang berkongsi segala informasi ataupun maklumat dunia pertanian, perikanan juga peternakan. Untuk episod kali ini ada topik menarik menanti anda. Pertanian dalam bandar jika dilakukan dengan betul mampu meningkatkan taraf ekonomi. Namun begitu, hendaklah dilakukan dengan praktikal dan kreatif. Dengan konsep tanam, ternak, tinggal dan tuai, sistem aquaponik ini mungkin memberi jawapan. Pertanian bandar ditafsirkan sebagai aktiviti menghasil, memproses dan memasarkan makanan serta produk pertanian di dalam kawasan bandar dan pinggir bandar menggunakan kaedah pengeluaran intensif untuk menghasilkan kepelbagaian tanaman dan ternakan. Di Malaysia, nilai import makanan meningkat setiap tahun. Dengan kadar kebergantungan yang tinggi kepada sumber makanan import memberi impak yang besar kepada negara sekiranya berlaku krisis makanan dunia. Pertanian bandar menjadi medium penting untuk bekalan makanan tempatan secara berterusan, mengurangkan kadar kemiskinan bandar dan meningkatkan pengurusan persekitaran bandar serta meningkatkan keluasan kawasan hijau di kawasan bandar. Justru ini akan meningkatkan nilai estetika dan mengindahkan pemandangan dalam bandar. Di samping mewujudkan kawasan hijau yang membantu menyejukkan suhu kawasan bandar secara semula jadi. Selain menggalakkan interaksi sosial, pencemaran air dapat dikurangkan apabila air dikita semula untuk tujuan pengeluaran makanan. Satu teknik yang relevan yang perlu diberi perhatian dan boleh diaplikasikan di mana-mana sahaja ialah sistem aquaponik. Aquaponik merupakan satu sistem yang menggabungkan penternakan aquakultur dan penanaman secara hidroponik. Menurut sejarah kuno, kaum etnik Aztec Meksiko yang hidup sekitar abad ke-14 memulakan penggunaan sistem ini dalam kehidupan seharian mereka. Di Asia pula, China Selatan dan Thailand telah lama mengamalkan aquaponik dalam penanaman padi dengan hidupan akuatik seperti ikan keli, belut dan puyuh. Namun di Malaysia, sistem ini masih boleh dikatakan baharu di kalangan warga negaranya. Semaian yang ada untuk sistem aquaponik ni, kita buat semaian bendi, tomato dan sayuran seperti kailan dan bayam. Oleh kerana kaedah penanaman dan pendedahan sistem aquaponik di Malaysia masih kurang, Encik Afnan lebih gemar mengkaji kesesuaian tanaman menerusi pelbagai percubaan dan eksperimen. Ini termasuklah mengkaji tumbuhan yang sesuai sebagai penghalau serangga seperti kesum dan marigold. Racun perosak tidak digunakan untuk mengekalkan hasil aquaponik kekal organik dan berkualiti tinggi. Benih aquaponik ni dipindah kepada media hidroton di dalam grow bed selepas lebih kurang sebulan. Bezanya daripada tanaman biasa, kita hanya memindahkan benih dengan tidak mengambil tanah yang berada di dalam bekas tanaman ini. Caranya kita terpaksa keluarkan daripada bekas tanaman dan leraikan, dan kita hanya mengambil benih untuk disemaikan di dalam hidroton. Hidroton merupakan tanah tiruan yang diperbuat daripada tanah liat. Menurut Encik Afnan, pada mulanya sistem aquaponik ini agak sukar dilaksanakan dan beliau hampir berputus asa kerana bermasalah untuk mengawal kelancaran sumber air.
Namun, setelah 6 bulan mencuba, beliau akhirnya berjaya menghasilkan satu reka bentuk siphon yang dapat mengawal kitaran air dengan baik berasaskan prinsip kejuruteraan penerbangan yang beliau miliki. Lebih menarik, siphon hasil inovasinya turut diiktiraf dan diguna pakai oleh penggiat aquaponik serata dunia, terutamanya Australia, yang memberi gelaran ciptaannya sebagai Afnan Siphon. Dalam siphon ni ada standpipe. Standpipe ni mengawal ketinggian air untuk tanaman. Dan ketinggian air ni boleh dikawal dengan kita menokok tambah pipe yang meninggikan atau merendahkan air. Ini bergantung pada pokok yang ditanam. Seperti pokok-pokok kunyit memerlukan air yang rendah, atau semayan yang baru memerlukan air yang tinggi. Kita memerlukan letakkan extender ni untuk meninggikan paras air seinci daripada paras batu-batu yang ada di dalam grow bed ini. Tempoh untuk satu sistem aquaponik matang adalah dalam anggaran 8 minggu. Ianya sama seperti tempoh untuk mematangkan sistem akuarium bagi memastikan bakteria mencukupi untuk proses nitrifikasi berjalan dengan lancar. Sistem aquaponik akan menyalurkan air dari tangki hidupan akuatik kepada tumbuhan yang menyerap dan mendapatkan sepenuhnya zat nutrien yang dihasilkan daripada perkumuhan hidupan akuatik. Secara semula jadi, tanaman itu akan membekalkan semula air yang bersih dan bebas toksit bagi hidupan akuatik tersebut. Bagi ternakan akuatik ini, ikan air tawar seperti tilapia, keli, karp, koi dan lain-lain boleh digunakan. Setelah 8 bulan, ikan ternakan di dalam tangki boleh mula dimakan atau dijual. Sistem sebegini mampu menampung keperluan keluarga, namun jika dibuat secara sistematik, mampu menjana pendapatan. Manfaat sistem aquaponik turut dikongsi oleh rakan penggiat aquaponik yang lain. Saya punya saiz besar, 30 kaki kali 30 kaki dan grow bed dia lebih kurang ada 15. Kebanyakan barang yang digunakan dari bahan terbuang. Oh, quite good. Isteri saya pun happy lah because we have got bayam, and then some other vegetables. She likes it lah. So the wife is happy lah. Jadi saya ada satu kolam kat rumah saya tu. Saya memang ada buat kolam ikan koi lah. Dan bermula pada situ saya ada banyak masalah lah dengan kolam, macam mana nak betulkan air apa semua. Jadi pada satu hari tu saya pergi ke Maha punya exhibition dekat UPM. Dan saya nampak aquaponik ni lah. Dan saya rasa aquaponik ni dia boleh menyelesaikan masalah saya. Peralatan membuat siphon yang terdiri daripada paip boleh dibeli di mana-mana kedai perkakasan dan direka bentuk sendiri menjadi standpipe yang menjadi tunjang kepada siphon. Paip putih dijadikan sebagai pelindung, manakala paip kelabu sebagai penutup siphon. Lubang-lubang dibentuk untuk menghasilkan tapisan bagi mengelak elemen kecil dan media tanaman masuk kepada siphon. Siphon yang siap dipasang kemudian diketatkan kepada grow bed untuk menyediakan saluran air keluar dari siphon terus kepada tangki ikan. Hydroton kemudian dimasukkan ke dalam grow bed. Ketinggian hydroton yang disyorkan adalah tidak kurang 6 inci dan maksimum 12 inci bergantung kepada saiz grow bed. Setelah dimasukkan hydroton, air boleh mula disalurkan dan dikitarkan secara berterusan selama 2 hari untuk dimatangkan. Dari masa ke masa, kadar pH air perlu diperiksa dan kadar pH yang digalakkan adalah antara 6 hingga ke 7.5.
Selepas itu, barulah ikan-ikan permulaan dilepaskan bagi memulakan kitaran sistem aquaponik. Ikan-ikan ini bukan sahaja membekalkan sumber baja kepada tumbuhan, malah mampu mengurangkan pembiakan nyamuk di kawasan sekitar. Kebaikan aquaponik ni, satu dia ni mudah dipraktiskan untuk orang-orang yang sibuk bekerja. Dia boleh praktis aquaponik selepas waktu kerja. Dan selepas aquaponik disiapkan, sistem ni berjalan dengan sendiri. Dia tidak perlu banyak perhatian, melainkan memberi ikan makan dan melihat paras air supaya tidak berkering. Melalui blog dan Facebook, Encik Afnan berharap dapat berkongsi informasi dan bertukar pendapat dengan penggiat aquaponik di Malaysia dan serata dunia. Beliau turut berpendapat aquaponik juga satu subjek yang baik sekiranya diperkenalkan di peringkat sekolah agar dapat menanam sifat mesra alam dan prihatin pelajar terhadap alam sekitar.